Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Pada hari ni aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang dah pun vote. Sebab apa? Sebab aku cakap aku nak buat segmen baru, segmen panggilan puaka. Panggilan puaka tu konsep dia macam ni lah. Korang boleh call dan cerita sendiri pengalaman korang, sambil tu korang dapat berborak dengan aku. So kita boleh interact lah. Senang cerita kan. Interact, borak-borak ke kan. Kenal, saling mengenali antara kita. Rapatkan hubungan ukhuwah pun tiba kan. Ada dah yang cakap nak dan ada juga yang cakap tak nak. Tetapi aku harap kalau korang nak, aku akan tinggalkan nombor telefon aku di episod yang akan datang. Jadi kalau korang nak, korang boleh call aku dan kita boleh bersembang lagi pasal kisah-kisah seram. Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah pun subscribe. Kepada yang belum, tolong tekan button subscribe. Tak nak lagi masa, kita teruskan guys dalam malam puaka. Pada malam ni, dalam malam puaka, aku nak berkongsi dengan korang kisah yang berlaku kepada seorang gadis yang bernama Tiara. Walaupun aku perasan dalam komen ada juga yang bernama Tiara, tetapi korang jangan salah anggap, bukan dia. Tiara ni bukan nama sebenar. Dia nak berkongsi dengan korang semua kejadian yang berlaku pada tahun 1988. Bayang, lama tak lama, baru sekarang yang dia terasa nak ceritakan pengalaman ni dan mungkin dapat diambil sebagai pengajaran oleh geng puaka semua. Pada tahun 1988, Tiara yang baru saja berusia 8 tahun pada masa tersebut dan menetap di sebuah kampung yang terpaksa aku rahsiakan nama dia, tetapi kampung ni terletak di negeri Perlis. Korang fikirlah Perlis tu, aku pun jarang pergi ke Perlis, aku tak tahulah Perlis tu berapa banyak kampung ke, tetapi dekat salah sebuah kampung tu pernah digempakan dengan satu kejadian yang bakal aku kongsikan dengan korang semua ni. Tiara masih ingat lagi di ingatan dia. Pada masa tersebut umur dia 8 tahun. Jadi apabila 8 tahun, kegemaran budak-budak, kau tak boleh bayang PS5 apa semua, iPhone ke, dia tak macam sekarang. Budak dulu dia lebih kepada sosial. Jadi sebagai salah seorang anak kecil yang menetap di kampung, kebiasaannya Tiara cakap aktiviti dia pada masa tersebut adalah bermain. Keluar bermain setiap petang, akan keluar bermain dengan kawan-kawan yang duduk berdekatan dengan rumah Tiara ni. Nampak dah lorat kedah pula kan. Jadi Tiara ni aktiviti dia setiap petang, tak adalah setiap petang, tapi aku boleh cakap kebiasaannya dia akan keluar bermain bersama kanak-kanak dekat kampung dia ni. Dan permainan yang paling famous tak lain tak bukanlah kalau aktiviti kampung, kejar-kejar, main sorok-sorok, main galah panjang, batu seremban, apa semua tu. Tetapi dalam banyak-banyak permainan, kejadian ni berlaku semasa Tiara bersama 8 orang lagi kawan dia bermain permainan sorok-sorok. Dan seperti yang kita tahu, kita dah biasa dengar dah, permainan sorok-sorok ni amat rapat dengan beberapa kejadian mistik ataupun beberapa urban legend yang kita pernah dengar. Dan tak lain tak bukan, korang mesti terfikir dia tak ada hantu lain selain daripada hantu payudara yang dikatakan daripada zaman moyang kita. Aku tak tahu kenapa hantu payudara nak cilok ataupun nak rembat anak-anak orang untuk disorokkan. Dan ada orang cakap dia sorokkan kanak-kanak ni dekat bawah payudara dia man. Kau boleh brain tak, bawah payudara dia letak budak ni. Dan mana budak ni tak trauma? Kalau tak trauma sebab hilang pun, trauma sebab kau bayang duduk bawah payudara hantu ni, tak tahulah berapa besar ke apa kan. Terkurung macam tu kan. Alamak, silat-silat hantu ni tak mandi dah bau kepam apa semua kan. Melalut sikit lah. Jadi Tiara ni pun pada suatu petang dia pun keluar bermain bersama 8 orang lagi kawan dia ni, duduk di halaman rumah Tiara ni. Mula-mula Tiara cakap diorang bermain kejar-kejar, tetapi apabila dah menjelang petang, dah boring dah main kejar-kejar sebab penat, ada salah seorang kawan Tiara ni, dia masih ingat lagi, yang merupakan jiran dekat kampung dia yang bernama Iqmal, budak lelaki lah yang bernama Iqmal ni. Dia cakap, geng, apa kata kita penat lah main kejar-kejar kan, jom kita main permainan sorok-sorok nak. Sebabkan diorang 8 orang jadi agak ramai, so permainan sorok-sorok ni lagi ramai lagi best lah, sebab kau boleh cari member-member kau kan. Lepas tu lagi meriah lah pada masa tu.
Jadi Tiara pun dengan 8 orang lagi kawan dia ni, apabila dah dicadang kepada Ikmal ni, semua setuju. Jadi pada masa tersebut, orang pertama yang ditugaskan untuk mencari lagi 7 orang ni adalah Ikmal. Sebab dia first yang cadang, jadi dia lah yang dulu kena cari semua orang kan. Jadi Ikmal ni pun tutup mata dia, dan Ikmal cakap dia kira sampai 20. Sementara kawan-kawan dia yang lain yang 7 orang ni, termasuk Tiara ni, pergi bersembunyi. Jadi Tiara ni pun pada masa tersebut dia ingat lagi, sebab anda tak tahu nak menyorok kat mana. Ada beberapa kawan dia yang menyorok dekat balai raya, ada dekat taman permainan pun ada yang menyorok dekat bawah tong sampah. Jadi pada masa tersebut Tiara terlihat satu semak yang berdekatan dengan rumah dia. So pada masa tu dia cepat-cepat pergi dekat arah semak tu, pergi masuk dalam semak dan menyorok dekat situ. Sementara Ikmal ni selepas habis saja dia kira sampai 20, dia akan start cari. So daripada semak tu Tiara boleh nampak Ikmal tengah tutup mata, tengah kira apa semua. Dia duduk diam je tau. Dan jam dah pun menunjukkan pukul 5 petang. Dah agak lewat dah diorang main sorok-sorok ni. So Ikmal lepas tu dia pergilah mencari. Dia mencari, lepas tu jumpa seorang. Lepas tu cari lagi, jumpa seorang. So sementara Ikmal ni nak cari lagi 7 orang ni, Tiara cakap memakan masa yang agak lama. Sementara dia tengah menyorok di dalam semak tu, tiba-tiba ada seorang budak yang Tiara ni tak kenal pun budak ni, dan Tiara pun tak tahu daripada mana budak ni datang. Tiba-tiba masuk ke dalam semak dan betul-betul duduk di sebelah dia. Dan sebaik saja budak ni duduk di sebelah dia, Tiara pun macam pandang budak ni, tetapi dalam hati Tiara, siapa engkau ni? Dan digambarkan budak yang duduk bersama Tiara dalam semak pada masa tersebut memakai pakaian berwarna biru belang putih. Pakai baju yang belang-belang lah, dan berseluar pendek berwarna hitam. Dan Tiara boleh cakap yang umur budak lelaki ni lebih kurang dia je. Mungkin dalam 7 ke 8 tahun. So sebaya lah. Tetapi Tiara tak kenal. Cuma apa yang Tiara ingat, budak ni berkulit putih dan agak handsome. Walaupun budak, tetapi Tiara boleh gambarkan lah. Pada masa tersebut, walaupun 8 tahun tak ada perasaan kan, budak kecil kan. Tetapi dia cakap budak ni wajah dia memang cantik, berseri. Tapi apabila sebaik saja budak ni masuk dalam semak, duduk sebelah Tiara, tiba-tiba budak ni tanpa memandang Tiara, seolah-olah ingin menyorok juga daripada si Ikmal ni. Budak ni cakap kat Tiara, harap Ikmal tak jumpalah kita nyorok kat sini kan. Lepas tu Tiara pun macam, siapa engkau ni Lanat? Kawan Ikmal ke? Tak ada pula, aku kenal, aku tak pernah nampak muka kau kan. Tetapi Tiara tak cakap apa-apa. Tiara hanya cakap kat budak ni, itulah, harap Ikmal tak jumpa kita lah. Pada masa yang sama, dalam hati Tiara bermain bermacam-macam fikiran. Tetapi dia tak adalah takut. Dia fikir, kemungkinan besar budak ni datang lewat, tetapi telah pun meminta izin daripada salah seorang kawan dia untuk join main sorok-sorok. So Tiara tak ada fikir apa pada masa tersebut. Tapi masa tengah sorok tu, dah dalam 20 minit, dah nak dekat setengah jam, Ikmal ni masih tak jumpa juga dia. Dia pun tak nampak bayang Ikmal. Kemungkinan besar dia fikir Ikmal ni tengah cari kawan-kawan dia yang lain. Dia perasan budak lelaki yang tiba-tiba muncul kat sebelah dia ni, yang menyorok dengan dia, dah pun tertidur. Budak ni dah terlelap dah. Dalam keadaan duduk tu, budak ni dah tertidur rupanya. Jadi Tiara pun pada masa tersebut, lantak kau lah, kau nak tidur kan. Aku duduk je lah sini. Cumanya apabila dah makin lama, Tiara ni jadi penat. Lepas tu dia tengok langit pun dengan beberapa bunyi guruh dah masa tersebut. Dia fikir, dah nak hujan lah. Lepas tu Tiara meminta izin. Tiara sempat cakap kat budak ni, walaupun budak ni sedang tidur, Tiara cepat-cepat cakap kat budak ni, dah lah, aku nak balik lah, dah nak hujan lah. Okey, bye-bye. Tiara terus keluar daripada semak tu tau. Terus lari, tak endah kapun budak ni terus lari menuju ke rumah dia. Semasa Tiara sampai dekat rumah dia, Tiara pada masa ni dia tak fikir pun pasal kawan-kawan dia. Dia tak sempat pun nak bagi tahu 7 orang lagi kawan dia ni yang aku nak balik dululah, nak hujan. Sebab dalam otak dia fikir kemungkinan besar kawan-kawan aku pun tengok hari nak hujan, silat-silat dia orang dah balik dah pun. Aku je yang menyorok seorang kan, dengan budak lelaki yang tak dikenali ni. So Tiara sebaik saja naik ke dalam rumah. Mak dia dah tercegat dah. Mak dia terus cakap kat Tiara. Mak Tiara ni lah, engkau ni bawa balik. Kau pergi mana tadi? Tiara pun takutlah budak kecil kan.
Main sorok-sorok. Sorok-sorok apa? Dah nak hujan semua ni. Sekarang dah nak pukul 7 dah. Pada masa tu Tiara baru macam, dah nak pukul 7? Bermaksud aku dah menyorok lebih daripada setengah jam. Silap-silap aku dah menyorok sejam ataupun sejam lebih. Cumanya sebab budak kecil, jadi dia tak endahkanlah apa yang dibebelkan oleh mak dia. Dia pun meluru masuk dan mak dia pun terus cakap kat Tiara ni, kau pergi mandi. Kau pergi mandi, kau siap-siap. Lepas tu malam kau ada mengaji. Kau jangan nak mengada. Biasalah mak-mak kan, lagi zaman dulu kan. Kita mesti boleh terbayangkan situasi macam mana kau waktu kecil, bapak kau garang, mak kau tak habis-habis membebel macam tu kan. Tetapi aku boleh cakap semua ni adalah kenangan terindah bagi Tiara. Tetapi dalam indah-indah tu pun ada yang menyeramkan, guys. So, beberapa hari pun berlalu. Jadi, ada dikatakan satu petang ni yang aku cakap Iqmal tadi ni, salah seorang kawan dia ni datang ke rumah. Macam biasalah untuk mengajak Tiara ni main. Dan beberapa lagi kawan Tiara yang main sorok-sorok pada hari tu pun datang balik. So, semasa Iqmal datang kat rumah Tiara, panggil Tiara kan, Tiara. Biasalah tu. Perasan tak dulu kalau kita panggil member kita mesti ada tone macam tu kan? Dia dah macam skrip dah. Dia mesti akan macam menyanyi sikit. Tiara. Oh, Tiara. Dia tak boleh panggil macam Tiara. Dia tak jadi tau. Dia mesti panggil macam tone yang macam tu. Jadi Iqmal ni pun panggil lah Tiara. Tak lama lepas tu Tiara pun turun daripada rumah dia, daripada dalam rumah dia turun. Oh, dia nampak Iqmal. Tetapi Iqmal ada satu soalan. Iqmal ni cakap kat Tiara, "Weh, hari tu kau terus je balik kan? Kau tak bagi tahu kita orang pun." Tiara pun cakap lah kat Iqmal, "Sorry lah. Hari tu dah nak hujan lah. Aku bajet korang dah balik. Engkau pun cari aku tak jumpa pun." So Iqmal tanya Tiara ni, "Mana nak jumpa? Kau menyorok kat mana?" Iqmal ni tanya Tiara tau. Dan Tiara cakap, "Aku sorok mana? Aku nampak je kau. Padahal aku dekat je tu Tiara tunjuk ke arah semak dan Tiara cakap, "Aku sorok kat dalam semak tu lah." Tetapi apa yang dikatakan Iqmal selepas tu membuatkan Tiara agak meremang dan takut. Sebab Iqmal cakap, "Kau biar betul kau menyorok kat semak tu. Aku first kali aku cari dekat area semak tu lah. Aku dah tengok-tengok dah tapi aku tak nampak pun kau." So bila Iqmal cakap yang tu, Tiara ni macam terkejut tau. Sebab dia fikir, semak ni bukan besar pun. Kalau Iqmal pergi dekat semak tu, dekat je pun, tak payah nak masuk pun, dia dah confirm boleh nampak aku. So pada masa ni Tiara tiba-tiba teringat nak tanya berkenaan budak yang menyorok dengan dia tu, budak lelaki tu. So Tiara ni cakap kat Iqmal, "Kau ada ajak orang lain tak? Kau ada ajak budak-budak lain tak join kita main?" Lepas tu Iqmal tanyalah, "Ajak siapa lagi? Kita je lah. Mana ada orang lain dah?" "Tak, ada seorang budak lelaki." Tiara tanya tau. "Ada seorang budak lelaki ni, dia pakai baju belang-belang, warna biru putih macam tu. Tiba-tiba dia join aku sorok. Dia nyorok dengan aku. Tapi budak tu hari tu tertidur kan." Iqmal ni pun fikir, mana ada. Aku mana ada ajak budak lain dah main. Kau ni merepek lah. Lepas tu habis perbualan macam tu, diorang pun lupa, diorang pun start lah main pada petang tersebut. Main macam biasalah, main sorok-sorok juga, main berlari apa semua kan. Dan pada hari tersebut, Tiara cakap dia dah terus lupakan pasal budak tu, dia dah tak fikir apa dah. Cumanya selang beberapa minggu selepas itu, ada beberapa mimpi pelik yang dialami oleh Tiara ni tau. Mimpi-mimpi pelik yang Tiara ni ceritakan merupakan kaitan di antara dia bersama budak lelaki yang dia nampak sewaktu dia main sorok-sorok tu. Tiara cakap beberapa kali dia asyik bermimpikan budak lelaki ni muncul dalam mimpi dia dan ajak dia bermain. Dan ada satu kali tu Tiara masih ingat lagi, dalam salah satu mimpi dia, Tiara cakap budak ni datang. Dan dalam mimpi tu Tiara sempat menanyakan budak ni beberapa soalan. Salah satu soalan dia, Tiara tanya, "Engkau ni siapa?" Dan budak ni cakap kat Tiara, "Kau tak payah tahulah aku siapa. Aku kawan kau lah." Dan Tiara tanya lagi, "Engkau duduk dekat mana?" Pada masa ni lah dalam mimpi budak tu cakap, "Alah, aku duduk dekat dalam rumah kau lah. Kalau kau nak jumpa aku lagi, kau pergilah dekat taman permainan. Kau bolehlah jumpa aku. Aku akan tunggu kau dekat situ." Dan lepas tu dia terus tersedar. Cumanya bukan sekali sahaja dia jumpa budak ni di dalam mimpi. Beberapa kali budak lelaki yang sama akan muncul dan ajak Tiara bermain. Main tak kisahlah, main permainan yang sama ke, sorok-sorok ke, main kejar-kejar ke. Dan ada beberapa kali budak lelaki ni pernah dalam mimpi tu ajak Tiara untuk pergi ke rumah dia. Budak lelaki ni cakap kat Tiara, "Tiara,
Jomlah, kau tak pernah pergi rumah aku. Kau nak ikut aku tak? Cumanya dalam mimpi tu Tiara masih berkeras. Tiara cakap, tak nak lah, nanti mak aku marah lah. Mungkin kata-kata yang diucapkan oleh Tiara tu telah menyelamatkan dia daripada bala yang lagi besar. Dan kenapa aku cakap bala yang lagi besar? Disebabkan Tiara ni dah berulang-ulang kali mimpi budak lelaki ni muncul dalam mimpi dia. Jadi Tiara ni rasa takut. So apabila budak yang umur 8 tahun rasa takut, Tiara masih ingat lagi. Dia terus, ada satu hari ni, dia terpaksa bagi tahu bapak dia sebab dia rasa teramat takut. Dia dah rasa macam, apa yang aku perlu buat? So dia bagilah tahu bapak dia berkenaan mimpi dia lebih kurang macam mana kan. Dia jumpa budak lelaki ni. So bapak dia suruh gambarkan budak lelaki ni macam mana. So Tiara cakap lah budak ni putih-putih, muka dia pun berseri, baya pun maybe sebaya macam Tiara kot. Budak ni macam umur 8 tahun, pakai baju belang-belang biru putih dengan seluar hitam pendek macam tu kan. Tetapi apabila sebaik saja bapak Tiara dengar apa yang digambarkan oleh Tiara pasal budak lelaki ni, bapak Tiara terus tersentak dan bapak Tiara pun terus terkejut. Sebab apa? Sebab bapak Tiara cakap bukan Tiara sahaja yang pernah bermimpi pasal budak ni. Bapak dia pun pernah mimpi budak yang sama muncul dalam mimpi dan cuba menculik ataupun mengambil Tiara ni daripada dia. Di dalam mimpi bapak Tiara pula, bapak Tiara cakap pada satu malam tu dia pernah bermimpi yang dia nampak ada seorang budak lelaki tengah bermain kejar-kejar bersama Tiara. Dan apabila dah nak menjelang maghrib, bapak Tiara perasan budak ni menarik tangan Tiara. Lalu Tiara pun meronta-ronta untuk dilepaskan. Dalam mimpi tu, bapak Tiara dengar Tiara menjerit, tak nak, aku tak nak ikut kau, aku tak nak ikut kau. Ayah tolong, ayah tolong. Cuma apa yang menakutkan, sebaik saja bapak Tiara ingin pergi dekat untuk mencapai anak dia, tiba-tiba kaki bapak dia di dalam mimpi tu seolah-olah keras dan kaku. Seolah-olah ada benteng daripada dia untuk menyelamatkan anak dia, si Tiara ni tau. So bapak dia berkali-kali cakap dalam mimpi tu, lepaskan anak aku, sambil cuba mencapai Tiara ni. Tetapi makin jauh Tiara diheret ataupun diseret oleh budak ni tau. Seolah-olah budak ni macam nak menculik Tiara di dalam mimpi. Jadi disebabkan mimpi yang agak menakutkan, bapak Tiara rasa ini bukanlah mimpi mainan syaitan biasa-biasa. Kemungkinan ini merupakan satu petanda. Lalu apabila kedua-dua anak beranak ni, Tiara dan juga bapak dia memberitahu si ibu ataupun mak Tiara ni berkenaan mimpi yang dua orang alami, mak Tiara cakap dia tak pernah pun bermimpi macam tu. Cumanya mak dia risau sebabkan bukan sahaja Tiara yang bermimpi pasal budak ni, bapak dia pun mimpi yang sama. So itu telah menambahkan keraguan dan mak dia cakap kemungkinan kita kena berubat lah bang. Hati saya tak tenang. Hati ataupun naluri seorang mak tu sentiasa benar guys. Dia orang boleh tahu. Sebab itulah kalau engkau kadang-kadang cilok duit mak kau RM5 ataupun kau pergi keluar kau menipu mak kau jangan rasa yang mak kau takkan tahulah. Mak ni dia macam gifted tau. Dia macam ada satu aura yang dia boleh rasa. Maybe sebab dia yang lahirkan kita, dia boleh rasa tau seorang anak ni kalau menipu dia. So kepada korang warning jangan tipu mak korang. Jadi apabila mak Tiara ni mencadangkan untuk diorang mendapatkan rawatan, bapak Tiara ni pun bersetuju untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada seorang ustaz yang beberapa kali sering memberikan ceramah di surau berdekatan dengan rumah Tiara ni. Tetapi setiap kali keluarga Tiara ni ingin pergi berjumpa ustaz ni untuk mendapatkan rawatan, setiap kali tu jugalah akan ada masalah yang timbul. Contohnya apabila dah set untuk pergi berjumpa ustaz tu, tiba-tiba mak dia terjatuh dalam bilik air. Dan ada masa urusan kerja di tempat kerja bapak dia makin bertimbun, membuatkan diorang tak sempat untuk pergi berjumpa ustaz ni. Dan yang bertambah teruk, dia seperti ada sesuatu yang cuba menghalang daripada keluarga Tiara ni pergi mendapatkan rawatan. Sebab apa? Sebab ada satu malam ni, apabila diorang dah plan untuk pergi berjumpa ustaz ni, diorang boleh terlelap. Tiga-tiga beranak ni boleh terlelap sehingga tidak sedar yang diorang patut pergi berjumpa ustaz pada malam tersebut. Tetapi setelah berusaha berkali-kali dan berdoa supaya Allah permudahkan segala urusan, alhamdulillah akhirnya diorang berjaya
pergi mendapatkan rawatan daripada ustaz ni dekat surau yang berdekatan dengan rumah Tiara ni. Lalu semasa sesi rawatan bersama ustaz ni dijalankan, beberapa soalan telah ditujukan oleh ustaz ni kepada bapa dan juga kepada Tiara yang dikatakan mengalami mimpi berkenaan budak kecil yang seringkali muncul ataupun datang dalam mimpi diorang. So selepas bapa Tiara dan juga Tiara menceritakan macam mana mimpi tu dan apakah bentuk fizikal budak ni, ustaz ni dapat satu petanda bahawa budak ni bukan sekadar mimpi, tetapi ustaz ni rasa budak ni ataupun gangguan yang sering dialami oleh keluarga Tiara ni merupakan pendamping Tiara. Ini yang korang kena tahu. Even mak bapak Tiara ni pun tak tahu yang rupanya Tiara ni sejak daripada kecil dah ada pendamping ataupun dah ada jin yang dah suka dan sayang terhadap Tiara ni. Ustaz ni cakap jin ni menyerupai budak-budak supaya Tiara tidak takut dan supaya Tiara akan anggap yang jin ataupun pendamping ni sebagai kawan dia. Lalu apabila diterangkan oleh ustaz ni berkenaan pendamping ni, apa masalah dia, kenapa pendamping ni suka Tiara apa semua, barulah mak Tiara teringat. Sewaktu Tiara ni kecil, sering kali Tiara ni akan bercakap ataupun bermain seorang diri. Cumanya pada masa tersebut, mak dia tak fikirlah yang itu adalah merupakan satu gangguan ataupun pendamping sebab mak dia tak nampak pun dan mak dia rasa itu adalah normal untuk seorang budak tiba-tiba berborak sendiri apa semua kan. Lainlah kau dah besar kau berborak sendiri. Itu gila mat, tiba-tiba berborak sendiri. Padahal umur dah 30-40 kan. Itu pisang mat. Tapi sebab Tiara ni masih kecil, mak dia fikir normal lah kan. Cumanya apabila diberitahu oleh ustaz ni, barulah kedua ibu bapa Tiara ni dah mula risau. Tetapi pada masa yang sama, nak juga ustaz ni cuba pulihkan keadaan. Jadi langkah pertama yang ustaz ni nasihatkan kepada kedua ibu bapa Tiara ni adalah setiap kali maghrib, tolonglah jangan benarkan Tiara ni bermain lagi di luar. Tolonglah bawa dia masuk. Sebab waktu maghrib ni adalah waktu panas, ustaz tu cakap. Waktu di mana jin-jin ni keluar bermain. So dia macam manusia je lah. Ada masa kita bermain, ada masa jin ni bermain. Jadi apabila time maghrib pun kau bermain, kau tak tahu mana satu. Silap-silap kau bermain tu, main. Rupanya anak jin. Kau ingat orang betul sekali rupanya anak jin. Pisang kan. Jadi nasihat tu pun diguna pakai oleh keluarga Tiara. Cumanya setiap kali bapa Tiara ikut apa yang dinasihatkan oleh ustaz ni, setiap kali maghrib bawa Tiara masuk ke dalam rumah, gangguan tu dah mula berlaku di dalam rumah. Pernah beberapa kali keluarga Tiara terdengar seakan-akan bunyi tangisan budak kecil di luar rumah. Dan ada juga setiap malam akan ada seolah-olah batu yang dibaling ke dinding-dinding rumah kayu ataupun rumah kampung yang Tiara ni duduk tau. Sewaktu diorang tengah nak tidur, beberapa kali daripada atas atap zinc diorang terdengar seperti hujan batu yang ta 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 ta. Dan itu telah menakut dan merisaukan kedua ibu bapa Tiara. Sebab apa? Seolah-olah jin ni marah tak benarkan Tiara bermain pada waktu maghrib. Seolah-olah jin ni tak puas hati. Lalu apabila macam tu, bapa Tiara cuba memanggil ustaz ni untuk datang ke rumah diorang dan beritahu ustaz ni bahawa gangguan ni dah makin teruk ustaz. Apa yang ustaz nasihatkan saya dah dengar, tetapi jin ni kurang ajar betul. Dan apabila ustaz dengar macam tu, ustaz ni jadi astaghfirullahalazim, kurang ajar punya jin. Lalu ustaz ni cakap jangan takut terhadap jin budak ni. Kita hanya perlu takut kepada Allah. Sekarang ni saya rasa kita kena pagar rumah Tiara ni. Lalu ustaz pun mencadangkan setiap malam Jumaat haruslah dipanggil penduduk kampung untuk adakan bacaan Yasin dan memagar rumah ni supaya jin tu tidak boleh mengganggu Tiara ataupun menghantui keluarga Tiara ni tau. Dan apabila semuanya disangka okey, beberapa malam Jumaat diadakan bacaan Yasin, segalanya berjalan lancar. Tetapi setelah 3-4 kali diadakan bacaan Yasin, gangguan mula berlaku. Dan gangguan ni yang menakutkan adalah
sewaktu orang kampung semua datang untuk membaca Yasin di dalam rumah Tiara, even penduduk kampung pun ada terdengar daripada luar suara budak kecil. Suara ni bukan sekadar meraung. Suara ni cakap, "Diam! Diam!" Dan ada juga beberapa kali diorang dengar suara ni merayu seakan-akan menangis memanggil Tiara keluar. Siap sebut nama. Diorang dengar daripada luar. Time baca Yasin ni, kau bayang, tiba-tiba suara tu, "Tiara! Tiara! Aku nak engkau! Aku nak engkau! Aku nak engkau keluar main dengan aku." Jadi apabila penduduk kampung dengar suara yang amat menakutkan semasa bacaan Yasin tu, ada yang bertempiar lari. Yang mana Dan keluar ikut pintu, keluar ikut pintu. Yang mana Dan tak keluar ikut pintu, lompat ikut tingkap, lompat juga ikut tingkap. Sebab apa? Sebab dah teramat takut. Dan apabila gangguan tu makin teruk, menyebabkan bukan sahaja rumah Tiara yang terkena gangguan, ada juga beberapa rumah penduduk kampung yang lain turut mendengar suara yang sama, amukan yang sama, sehinggakan keadaan bertambah teruk. Korang bayang, pernah 4 ke 5 orang penduduk kampung dirasuk sekaligus, berlari berkeliaran sambil menjerit-jerit kat kampung tu. Orang cakap histeria berjangkit. Lalu apabila keadaan dah teramat kecoh dan huru-hara macam tu, penduduk kampung dan juga ketua kampung terpaksa mengambil langkah berjaga-jaga dengan setiap pukul 6 petang tiada seorang pun dibenarkan keluar ataupun berada di luar. Sebab apa? Sebab takut jin ni makin mengganas dan takut penduduk kampung akan lebih ramai yang terkena histeria. Apabila dah makin teruk macam tu, penduduk kampung terpaksa melakukan bacaan ayat-ayat ruqyah di satu kampung, bukan sahaja di rumah. Di setiap rumah penduduk kampung terpaksa dibacakan ayat ruqyah semata-mata untuk mengelakkan gangguan ataupun amukan jin budak yang korang hajar asal tumbuk je ni tak bertambah teruk, guys. Setelah sebulan berlalu, alhamdulillah keadaan semakin reda. Histeria ataupun gangguan telah mula berkurangan, dan pada waktu inilah ustaz yang merawat kampung tu ataupun ustaz yang cuba merawat keluarga Tiara ni memberi nasihat, dan nasihat dia adalah walaupun jin budak ataupun budak yang korang hajar ni kita dah berjaya pisahkan dia daripada terus berdamping dengan Tiara, tetapi pakcik kena ingat, jangan benarkan Tiara ni terlalu happy. Tak kisahlah terlalu happy masa bermain ke apa, jangan dia terlalu gembira, sebab takut kalau apabila kita ni dalam keadaan terlalu happy, benda-benda ataupun jin-jin ni akan tertarik kepada kita. Dan nasihat tu diambil pakai oleh keluarga ataupun bapa dan mak Tiara ni semata-mata untuk menjaga anak dia orang ni daripada terus didampingi oleh jin budak ni. Tetapi apa yang korang perlu tahu, Tiara tulis dekat email dia, sehingga ke hari ini dia masih lagi mendapatkan rawatan sekali-sekala. Sebab apa? Walaupun sekarang ni dia dah besar, beberapa kali pernah dia ternampak lagi kelibat budak ni. Tak kisahlah dia pergi mana-mana pun, pernah Tiara cakap semasa dia tengah shopping nak beli barangan dapur, dia pernah nampak kelibat budak ni mengendap di pasar raya tu. Contohlah dia tengah nak beli Maggi ke apa, dia nampak dekat lorong tu kelibat budak ni tengah menyorok macam tu, seolah-olah tengok dia, seolah-olah budak ni masih lagi tertarik dan masih lagi ingin mendampingi dia. Dan dikatakan sehingga ke hari ini, selang 6 bulan ataupun setahun, Tiara perlu pergi mendapatkan rawatan di pusat perubatan Islam semata-mata untuk mengelakkan daripada jin ni terus menghantui dia. Dan Zaf daripada pihak Zaf Channel berdoa dan harap geng puaka semua kita berdoa beramai-ramai semoga Tiara dipermudahkan segala urusan, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. Harapnya pendamping ni tidak terus mengganggu Tiara.
So aku harap kita sama-sama berdoa semoga Allah sentiasa melindungi kita semua daripada keburukan syaitan dan juga tipu daya jin, dan tolong ambil segala pengajaran daripada kisah yang aku kongsikan malam ni. So kalau korang suka dengan konten pada malam ni, aku harap korang tekan button like dan jangan lupa tekan button subscribe yang warna merah tu. Itu free je guys. Itu adalah tanda yang korang support Zaf Channel, dan insya-Allah kita akan terus berkembang maju dan aku akan terus menyediakan kisah-kisah seram yang bakal menghantui hidup korang. Chill. So kita jumpa lagi guys dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.